Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan ruang masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di alamnya ini. Dan selamat datang ke vlog video saya pada kali ini. Dan kepada mereka yang baru menjenguk vlog saya ucapkan selamat datang, salam ukhuwah dan salam perkenalan daripada saya di vlog Ustaz Awesome Channel. Baik, saya sekarang ni berada di Latar Keding nama dia. Yang mana Latar Keding ni terletak di daerah Jeli, Kelantan. Dan saya sambil-sambil saya meninjau-ninjau kawasan, saya nak buat sedikit video lah. So video saya santai saja pada kali ini, iaitulah yang berkaitan tentang bekalan kita di akhir zaman ini. So apa bekalan anda semua? Bekalan anda semua di akhir zaman ini, adakah anda berbekalkan makanan ke, ataupun berbekalkan kepada senjata ke? So bagi saya sekarang ni kita sudah pun berada di, orang kata, di akhir zaman dah. Dan saya rasa tak perlu membahaskan, tak perlu saya bahaskan sama ada ini betul tak ini akhir zaman ataupun ini bukan akhir zaman, tak. So sekarang ni dah ramai dah ulama-ulama memperkatakan bahawasanya kita sekarang ini sudah pun berada di akhir zaman. Dan kita kena sedar bahawasanya banyak fitnah-fitnah ataupun ujian-ujian yang berlaku ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di akhir zaman ini. Jadi apakah bekalan yang kita perlu ada bila mana kita masih hidup lagi di akhir zaman ini? Jadi yang pertamanya ialah sebagaimana yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya umatnya, maknanya kita ni sekarang ni, Nabi kita suruh kita baca dan hafal surah Al-Kahfi, itulah ayat 1 hingga 10 daripada surah Al-Kahfi ini. Kerana barang siapa yang menghafal ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi, insya-Allah mereka ini akan terselamat daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, daripada fitnah Dajjal tu sendiri. Tu, okey, tu ayat 1 hingga 10. Dan boleh juga dikombinasikan, disertakan juga, boleh juga dihafalkan juga, ialah ayat 10 ayat yang terakhir. 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Kita suruhlah kita hafal, kita bermula daripada diri kita sendiri, kita hafal. Dan sambil-sambil itu juga kita suruh isteri kita, anak-anak kita supaya menghafal ayat 10 ayat awal dan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi ini. Okey. Jadi insya-Allah kalau siapa yang hafal, mereka ini akan terselamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman ini. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, apa persiapan kita, apa bekalan kita? Bekalan kita yang seterusnya ialah bekalan ilmu. Ilmu tu dari segi mana? Sama ada ilmu ni ilmu akidah kita lah. Kita kena mantapkan ilmu akidah kita. Dan ilmu akidah kita kena faham bahawasanya dunia hari ini sudah dikuasai oleh Freemason dan Illuminati. Dan Freemason dan Illuminati ni adalah, orang kata, kuncu-kuncu Dajjal. Kita kena tahu apa peranan dia, apa peranan mereka bila mana mereka dah ada sekeliling kita ni. Memang dia orang dah ada di sekeliling kita, tapi kita kena tahu apa yang dia orang buat pada kita. Kita kena cari ni ilmu ni. Kerana apa? Kita tak nak kita ini masuk perangkap mereka. Bila kita masuk perangkap mereka, susah kita nak keluar nanti, susah kita nak kembali kepada asal. So kita kena tahu apakah permainan-permainan mereka, taktik-taktik mereka untuk menyesatkan kita. Kita kena tahu yang ni. Itu yang pertama, tahu permainan taktik Illuminati dan Freemason. Yang keduanya ialah kita kena ada ilmu juga, itulah ilmu bertani dan ilmu beternak, pertanian dan peternakan. Kita kena ada itu. Sebab akhir zaman nanti
akhir zaman nanti ulama-ulama dia dah buat kajian dah bahawasanya tidak ada lagi teknologi yang canggih. Tak ada lagi teknologi yang canggih yang mana yang macam kita hidup macam hari ni. Tak ada dah. So kita akan berada seolah-olah zaman Nabi, zaman yang tidak ada teknologi. Nabi sendiri pun dia ada sebut dalam hadisnya, "U'tum haitsu bada'tum." Kamu akan kembali maafkan saya. Kamu akan kembali seperti mana dalam keadaan aku ini. Maknanya kata ialah kita akan balik seperti zaman Nabi, zaman Rasul, zaman yang tidak ada teknologi. Kita kena buat persiapan yang ni. Bila begitu, ilmu pertanian dan ilmu peternakan penting untuk kita menghadapi situasi-situasi zaman seperti itu. Kalau bukan kita, mungkin anak kita, cucu-cucu kita, dan kita kena perturunkan ilmu itu. Ilmu macam mana nak menanam, ilmu macam mana nak menternak. Nah, so kalau anda ada ilmu tu, alhamdulillah. Kalau tak ada lagi, kena carilah. Banyak sekarang ni kita boleh cari dalam internet, dalam YouTube dan seumpamanya. Sebab dunia masih lagi ada teknologi, kita boleh cari, timbul ilmu. Kita boleh cari lagi ilmu macam tu. Bila dah tak ada teknologi, susah lagi kita nak cari. Kita terpaksa berdikari, kita terpaksa mencari ilmu-ilmu yang di luar daripada inilah, mencari berjumpa dengan orang lain. So hari ni kita boleh cari lagi melalui internet dan seumpamanya. Baik, tu yang kedua, bekalan yang kedua. Bekalan yang ketiga, kita kena juga membuat persiapan sedikit demi sedikit, persiapan makanan. Persiapan makanan ataupun makanan lah, lebih kepada itu. Kerana kita tak tahu bila-bila masa saja akan tercetusnya perang. Bila-bila masa saja dunia ni akan mengalami satu perubahan yang drastik, orang panggil perubahan yang cepat. Kita tak sedar. Macam ni lah, macam orang kata macam pandemik COVID-19 ini, kita tahu tiba-tiba negara dah lockdown, tak boleh nak bergerak sana sini kan. Jadi kita kena buat persiapan juga yang itu. Kerana apa? Kemungkinan tu akan ada lagi benda-benda yang mana orang kata di luar jangkaan kita. Jadi kita kena buat persiapan jugalah iaitu. Okey, dari segi bekalan makanan kita. Kalau sebelum ni kita beli satu kapik beras 10 kg. Jadi kita buat persiapan, kalau ada duit lebih kita beli 2 kapik beras. Kita beli 20 kg terus. Ataupun nak beli 3 kapik beras, terpulanglah. Jadi ada persiapan itu. Takut-takut akan berlakunya benda-benda yang tidak diingini berlaku di luar jangkaan kita kan. Okey, tu yang ketiga. Bekalan yang keempat ialah jika sekiranya kita ada duit yang banyak, kita tukarlah kepada emas dan perak. Kita tukarlah kepada emas dan perak kerana di akhir zaman nanti tak ada lagi lah. Tak ada lagi duit ringgit ni, tak ada lagi mata wang seperti yang kita guna sekarang ni. Wang kertas ni tak ada dah. Jadi mata wang yang bernilai pada zaman itu, akhir zaman ini ialah emas dan perak. Kita tukarkan duit kita. Tak nak tukar semua, tak apa, tukar sedikit demi sedikit. Makna kata cukup untuk bekalan kita sebulan, 2 bulan kita tukarkan. Itu pun kalau ada duit lebih lah. Kalau kita tak ada duit lebih, kita buat macam mana? Mungkin kita ada benda lain yang boleh kita tukarkan daripada makanan ke makanan yang lain, contohnya kan. Maknanya gitu persiapan kita. Kita kena selalu ada persiapan-persiapan ni, orang kata untuk di luar jangkaan kita. Okey. Jadi itu antaranya lah. Dan benda-benda lain seperti senjata, tadi bekalan makanan, bekalan wang emas dan perak, bekalan senjata pun kena ada juga. Kan? Bekalan senjata, mana dah tahu walaupun kita ni bukan ahli silat, ahli taekwondo, sekurang-kurangnya kita adalah senjata-senjata yang tajam, sama ada untuk kita nak sembelih haiwan, sama ada kita nak untuk keselamatan diri dan ahli keluarga kita. Jadi kita kena ada benda-benda yang seperti itu untuk kemaslahatan kita pada masa-masa yang akan datang, terutamanya di akhir zaman yang mana banyak dugaan-dugaan dan fitnah-fitnah yang mana kita tak tahu apa lagi yang fitnah yang bakal berdepan dengan kita nanti. Jadi itu antaranya yang saya nak kongsikan pada petang ini. InsyaAllah, terima kasih kerana sudi mendengar dan kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum.